Okey, baik. Kita akan bersama Nocturnal selepas ini dan ini kita nak ke segmen hati nurani kita ni. Tapi Balkis tak ada pengalaman rasa tajuk kita ni. Kenapa? Belum lagi Belum lagi. Tapi ini ilmu lah. Sebab kita akan bicara mengenai suami isteri. Orang kata suami misali isteri soleha. Jadi saya nak buat persiapan. Belajar persiapan jadi isteri soleha. Ya. Okey, baik. Kita ada seorang tetamu seperti biasa. Hari Jumaat ni kita akan jemput seorang ustaz untuk sama-sama berkongsi sesuatu yang memberi makanan rohani kepada kita semua. Kita ada Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Tadi kita sebut apa tadi? Suami misali. Bukan. Kita sebut suami misali isteri soleha. Tapi ustaz ada nak sebut apa dia? Saya sebut isteri dicipta daripada suami untuk suami. Isteri dicipta dari suami untuk suami. Okey, saya sedikit keliru. Ustaz terangkan. Mukadimah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahril dan Balkis, seterusnya para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita merujuk kepada tajuk isteri dicipta daripada suami untuk suami, kita kena imbas kembali bagaimana penciptaan awal manusia, bagaimana Nabi Adam dan Hawa diciptakan. Kan? Kalau kita merujuk kepada kalimah Hawa itu sendiri, Hawa bermaksud ialah hidup. Jadi Hawa adalah seorang makhluk yang dicipta oleh Allah daripada sesuatu yang telah hidup, iaitu Nabi Adam AS. Yang biasa kita dengar bahawa isteri dicipta daripada tulang rusuk suami, kan? Jadi ini asal usulnya sebenarnya. Sebab itulah namanya Hawa, bukan nama orang lain, bukan namanya Maryam, bukan namanya Asia, bukan namanya. Sebab Hawa ini membawa maksudnya ialah diciptakan daripada sesuatu yang hidup, iaitu Nabi Adam AS. Okay. Kalau kita lihat Nabi Adam AS yang dikelilingi dengan pelbagai kenikmatan dalam syurga. Kalau kita duduk dalam syurga, duduk seorang-seorang pun best juga, kan? Tapi kalau kita lihat Nabi Adam AS, naluri sebagai seorang manusia ni, dia nak berteman. Ya, betul. Okay. Tapi kenapa Allah tak ciptakan teman Adam itu adalah lelaki? Kita boleh sebut boleh main badminton dalam syurga sama-sama, boleh main guli sama-sama, ataupun boleh main bola sama-sama, lelaki, kan? Tapi Allah tahu kehendak lelaki adalah seorang wanita. Untuk saling melengkapkan. Ya. Jadi Allah cipta wanita untuk suami ataupun wanita untuk lelaki sebenarnya mengikut naluri ataupun mengikut kehendak suami itu sendiri ataupun lelaki itu sendiri. Dan Allah beri kita isteri, dia adalah anugerah sebenarnya. Kalau dia beri kawan, mungkin kita boleh jadi teman, berbual, teman. Tapi cukup sekadar tu, teman berbual sekadar. Tapi kalau isteri ni teman yang memahami, teman yang membantu, teman yang merawat kita dan sebagainya. Sebab itulah hebatnya Allah ni, maksudnya dia tahu kehendak manusia. Okay. Sebab itu bila Nabi Adam ni dia tidur dan dia bangkit daripada tidurnya, dia lihat ada seorang berdiri di atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril datang bertanya kepada Adam, "Wahai Adam, siapakah ini?" Lalu kata Adam, "Ini adalah seorang perempuan." Untuk apa dia diciptakan? Dia diciptakan untuk lelaki seperti aku. Kan? Siapa namanya? Ketika Nabi Adam menyebutkan namanya Hawa. Jadi isteri ni diciptakan daripada suami dan untuk suami sebenarnya. Itu yang kita akan bincangkan lebih detail, insya-Allah. Okey, baik. Kita nak sentuh suami dan isteri. Suami dulu, Ustaz. Kalau saya ingat hadis Nabi, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi. Kita semua pemimpin, kita perlu bertanggungjawab kepada orang kita pimpin. Kalau kita cakap pemimpin ni, orang akan ingat PM, YB saja, tapi sebenarnya suami itu pun pemimpin kepada isteri. Kita nak isteri yang solehah, tapi kita tak jadi suami yang betul-betul memimpin. Konteks suami misali ni, Ustaz. Okey. Saya tertarik dengan hadis yang dibacakan, kullukum ra'in, bermaksud setiap daripada kamu, bukan suami saja, bukan isteri, semua orang kita adalah pemimpin. Dan kita akan ditanya tentang pimpinan. Sebab itu sebagai seorang suami juga dia ada amanah sebenarnya yang nanti dipersoalkan di akhirat. Sebagai seorang isteri juga dia ada amanah yang akan dipersoalkan di akhirat. Jadi semuanya ada tanggungjawab. Okey. Cuma yang menjadi masalah kita sekarang ni ialah kita tak tahu ataupun kita kurang fokus kepada tanggungjawab sebenar kita. Kalau dalam organisasi, portfolio ataupun bidang tugas. Jadi suami tak tahu bidang tugasnya apa. Isteri tak tahu bidang tugasnya apa. Itu yang menyebabkan rumah tangga ni bergolak sebab mempertikai. Contohnya isteri tak masak, kan? Abang dah lapar ni, apa tak masak ni? Ini kan tanggungjawab awak. Dia kira tahu. Masak bukan isteri sebenarnya. Tanggungjawab masak bukan isteri. Okey. Kalau kita lihat dalam Islam, tanggungjawab suami ni dua je. Okey.
N dua N. Nafkah zahir, nafkah batin. Okey. Nafkah zahir, kita tahu suami perlulah menyediakan tempat tinggal pada isterinya. Tak kisahlah rumah sewa ke rumah apa, yang penting tempat berteduh daripada panas dan hujan. Kadang bukan isteri kena minta, kita tak ada rumah sendiri, mesti ada rumah sendiri, paksa suami kerja sampai lewat malam sebab nak beli rumah kan. Itu bukan tanggungjawab. Yang paling penting ialah tanggungjawab suami adalah menyediakan tempat tinggal. Rumah sewa pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Yang kedua ialah makan dan minum. Itu tanggungjawab suami menyediakan makan dan minum. Bukan maksudnya lepas ni suami kena masak pula kat dapur. Teruk suami ni kena masuk master chef ke lepas ni kan. Tak, maksudnya menyediakan makanan tu maksudnya material untuk isteri masak. Kalau dia balik daripada kedai, dia bawa lah makanan untuk isteri. Kadang-kadang bawa keluar makan, ajak keluar makan. Itu tanggungjawab dia. Yang ketiga adalah pakaian. Jangan biarkan isteri dengan pakaian yang tidak sempurna, pakaian yang lusuh dan sebagainya kan. Ada tanggungjawab tu. Dan dari sudut nafkah batin pula, yang pertama kita tahu, semua tahu, seks kan. Yang kedua ni yang orang tak tahu. Kadang-kadang orang terlepas pandang, iaitu yang pertama ialah nafkah zahir ni maksudnya ialah kasih sayang. Nafkah batin ni ialah kasih sayang. Emosi lah. Emosi. Kasih sayang, perhatian. Jadi dia fokus satu je. Bila nafkah batin ni kan maksudnya seks semata-mata kan. Tapi dia tak fokus sebenarnya dalam nafkah batin ini yang juga sama utama dengan nafkah yang tadi tu ialah kasih sayang, belayan, perhatian. Itu yang paling penting. Jadi kalau suami terlepas pandang dari sudut 2N ni, nafkah zahir dan nafkah batin ni, dia akan problem lah. Jadi isteri akan mempersoalkan. Macam kita lah kalau kita diberikan bidang tugas yang jadi di office kan ataupun di organisasi. Kita tak laksanakan tanggungjawab kita ataupun bidang tugas skop kerja kita kan, ataupun kita sibuk kerja orang lain, kerja utama kita tak buat, orang akan petikai kita. Jadi dia akan mencacatkan ataupun menjejaskan produktiviti ataupun perjalanan pekerjaan tersebut sebab kita sendiri di bahagian kita tidak menjalankan tanggungjawab kita. Bagi isteri pula, nanti kita bincang. Isteri. Bakal ya. Saya nak dengar Ustaz. Bagi isteri pula, dia saya nak catat. Dia 5M. Banyak sikit. 5M. Okey. 2N je. Dia 2N je, dia 5M. Okey, apa dia Ustaz? M yang pertama ialah dia mengurus. Okey. Mengurus rumah tangga. Menguruskan badan lah. Syahrir. Mengurus rumah tangga. Okey, dan menguruskan badan tu part yang lain. Kadang-kadang kita kena tengok cermin juga. Kita nak isteri kurus tapi suaminya masya-Allah. Jadi isteri pun nak suami kurus kan. Jadi dia kena seimbang. Dia kena seimbang. Okey. Mengurus pertama, kedua. Mengurus maksudnya ialah dia kena buat semua, maksudnya mengemas rumah apa semacam tu kan. Itu tanggungjawab dia. Yang kedua, dia kena menghiburkan suami. Menghiburkan suami. Mudah aja sebenarnya menghiburkan suami ni kan. Dia penat, kadang-kadang balik picit-picit. Walaupun kita tak pandai urut, picit-picit sikit pun dah. Buat gaya sikit-sikit tu, buat syarat. Buat syarat. Buat syarat. Weh, tu tak ikhlas tu. Sediakan air dan sebagainya kan. Okey. Yang ketiganya ialah menggoda. Kena pandai menggoda suami. Saya suka lah semua M tadi. Saya kalau kita lihat orang-orang Arab, kadang-kadang dia pakai abaya hitam, jubah hitam, tapi hakikatnya dalam seluar jean, baju t-shirt yang sempit tu, rambut warna-warna kan. Okey. Yang luar pakai hitam tu untuk orang luar. Yang dalam tu untuk suami. Tapi kita terbalik. Kita terbalik. Keluar je yang dalam. Keluar yang dalam tu keluar. Balik rumah je baju kelawar. Tak orang lain cerita. Orang lain kan. Saya suka konsep tu. Maksud kita nampak abaya luar hitam kan, tudung hitam sebagainya. Dalam tu kalau dia melangkah kadang-kadang nampak seluar jean kan. Boleh tahan juga orang Arab ni kan. Maksudnya dia luar pakai jubah. Dalam dia fashionable. Sebenarnya untuk suami lah kan. Sebenarnya luar yang hitam tu untuk orang luar. Yang dalam tu maksudnya yang seluar jean, yang baju yang seksi-seksi, yang ketat-ketat tu. Itu untuk suami sebenarnya, untuk di rumah. Itu benda tu. Okey. Yang keempat merawat. Merawat emosi. Merawat emosi Ustaz. Cuma saya nak tekankan dari sudut merawat emosi suami ni, dia kalau boleh jangan banyak soalan kepada suami, sebab suami tak suka kepada soalan yang banyak. Contohnya, mana nak dapat duit, nak bayar, ada benda nak bayar kan akhir bulan ni, mana nak dapat duit. Suami luahkan pada isteri. Isteri kata, macam mana abang nak bayar? Itulah abang, lambat dia baru nak fikir nak bayar macam tu kan ni. Ada bakat lah.
dia tidak merawat sebenarnya. Dia tidak merawat. Itu menambahkan lagi masalah. Menambahkan masalah dengan pelbagai soalan yang sedangkan suaminya tak ada jawapan sebenarnya. Dia pun sedang mencari jawapan. Apa jawapan? Apa penyelesaiannya? Datang isteri bertanyakan soalan yang tidak menyelesaikan masalah. Sebab itu merawat ni maksudnya ialah dia kena bantu suami untuk bagaimana nak merawat emosi. Tak apa, abang relax dulu, tenang dulu, tidur dulu, besok pagi kita fikir sama-sama. Ataupun berikan cadangan-cadangan yang boleh. Tak apa, saya ada barang kemas ni, kita masukkan dulu kat ni. Penting ni bayar, lepas tu kita usahalah untuk bayar balik. Macam tu. Itu merawat kan. Dan yang yang M yang terakhir, dah habis dah, 5 dah. Yang pertama mengurus, merawat, mendorong. Mendorong ni beri motivasi. Beri motivasi pada suami kan. Betul. Untuk tingkatkan, bang, anak kita dah ramai ni, dah 5 orang ni kan. Jadi motivasi macam mana? Abang kena kerja kuat sikit. Okey kan. Okey bang, dah 5 ni bang. Bila nak 6? Kan. Jadi macam mana kita nak tingkatkan ekonomi kita, beri motivasi kan. Abang kena cuba bakat, ada kokot bakat menulis ke, cuba abang menulis ke kan. Menulis tu yang ke-6 lah, menulis. M juga. Tapi bercakap dengan 5M dan 2N ni, saya teringat 1K. Keserasian tu Ustaz. Kadang-kadang masa bercinta ni kita rasa macam dah kenal dah pasangan kita. Tapi bila dah kahwin, bukan saya lah, kawan-kawan saya cerita lah. Bila dah kahwin ni rasa sebenarnya kita tak kenal betul-betul pasangan kita ni. Dia macam mana nak timbulkan keserasian dalam pasangan? Dalam Islam, pertunangan tu adalah satu proses untuk perkenalan. Okey, dalam Islam pertunangan tu adalah satu proses perkenalan. Sebab itu kalau tunang tak jadi, tunang putus tu normal. Sebab itu dalam Islam tunang ni kena rahsiakan, kahwin kena iklankan. Jadi kalau tunang putus orang tak tahu. Kecuali kalau orang datang minang dia, barulah beritahu dia dah bertunang sebenarnya. Itu beritahu itu kan, bukan kita heburkan macam majlis kenduri kahwin kalau bertunang kan. Sebab tunang ni adalah proses perkenalan sebenarnya. Dia nak kenal hati budi. Bukanlah mesti ada pertemuan, tak. Bila dia dah diikat untuk berkahwin, dia akan cuba yang terbaik. Okey tu. Lepas tu 3 tahun pertama proses perkahwinan adalah tempoh perkenalan. Tempoh ta'aruf tu lah. Ya, tempoh ta'aruf tu. Jadi kita kena tahu suami kita ni kuat tidur ke. Kan. Jadi kena macam mana nak atasi. Isteri macam mana pula kan. Jadi dia kena pandai balance. Jadi dia kena kenal, okey, suami aku gini, suami aku suka makan ini, suami aku. Jadi 3 tahun tu. Lepas proses 3 tahun tu insya-Allah. Dan satu lagi yang paling penting ialah komunikasi. K juga. So tambah K juga. Ini kita main nombor main huruf ya. K komunikasi. Okey, baik. Ustaz, kejap je masa duduk bincang pasal suami isteri ni rasa sedap pula, seronok pula kan. Okey, akhir sekali saya nak suruh Ustaz nasihatkan terutamanya ialah kita situasi hari ini, anak-anak muda kita mudah pandai bercinta contohnya. Kita kena nasihatkan orang yang dalam fikiran mereka nak kahwin muda ni apa yang kena ada persiapan, kesiapsiagaan. Alam rumah tangga lain, alam bercinta lain. Yang nak kahwin muda ataupun kahwin di usia muda ni apa antara yang Ustaz boleh nasihatkan? Yang pertama sekali ialah kalau dia bersedia untuk memikul tanggungjawab. Tanggungjawab itu paling penting sebab bila kita dulu kita makan RM1 seorang. Ni makan RM1 2 orang. Kan? Makan RM1 2 orang. Tapi jangan takut rezeki Allah ada kan. Setiap orang tu ada rezeki dia masing-masing. Jadi dia bukan RM1 makan 2 orang. Kalau isi datang RM2 makan 2 orang. Kita tahu kan tanggungjawab. Paling penting tanggungjawab. Yang kedua ilmu yang paling penting, ilmu rumah tangga ni. Dia bukan ilmu yang kita boleh pelajari kat sekolah, ilmu yang boleh kita pelajari kat universiti, tak. Ilmu ni melalui pengalaman kita. Itu ilmu yang paling berhargalah, melalui pengalaman. Tanya ibu dan ayah kita kan, yang lebih makan garam, yang lebih makan garam daripada kita kan. Maksudnya itu penting, ilmu dari sudut tu, bukan ilmu dari sudut akademik ya, tapi ilmu dari sudut tu. Jadi dua benda ni sangat pentinglah. Sangat penting okey. Dan kalau kita rujuk pun Allah SWT sebut dalam surah Ar-Rum kan, ayat 21 yang kita biasa dengar tu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha kan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rupa-rupanya Allah ciptakan isteri ni untuk kita ni daripada diri kita sendiri. Bermaksud isteri itu ialah kita. Suami itu adalah, sebab itu Allah sebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia adalah pakaian bagi kamu dan suami adalah pakaian daripada isteri. Dia saling menutup aib, saling melengkapi kan. Jadi kebersamaan kan, hidup bersama kan. Kebersamaan tu penting tadi kan. Jadi kerjasama juga. Tambah lagi 3K. Okey. Kerjasama insya-Allah. Barulah timbul mawaddah ni kasih sayang. Lepas tu
rahmah ni maksudnya saling belas kasihan. Itu insya-Allah. Okay, Alhamdulillah, penutup tadi barulah menjawab soalan kepada tajuk tadi. Isteri dicipta dari suami untuk suami. Alhamdulillah. Ustaz, banyak terima kasih. 2N, 5M, 2K. 3K tadi. Jadi terima kasih. Syukran jazilan kepada Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, baik. Jom kita nak bersama kumpulan Nocturnals Malaysia. Tadi kita cakap pasal suami isteri, tak tahu mereka ni dah beristeri ke belum? Jom. Itulah saya nak pergi sana pula. Kita kena pergi sana. Ustaz, boleh lalu Ustaz nak join sekali, boleh nak menari?